شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, pegawai, staf, kaki tangan, matrik Jalan Duta Kuala Lumpur. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menghampirkan diri takarrub kepada Allah dari amalan berada dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Dan kita akan bicarakan satu topik yang tak pernah dibicarakan di mana-mana orang di muka bumi ini. Tajuk kita ialah kopak di bulan Ramadan, ya. Kopak di bulan Ramadan. Bisa dengar tajuk tu? Tak bisa dengar? Kopak di bulan Ramadan. Seorang dulu yang faham, yang lain tak faham. Kopak, kopak ke kopek. Kopek durian, kopek durian. Kopak tabung. Apa faham? Saya orang luar lagi tahu. Okey. Alhamdulillah, kita itulah fitnah yang berlaku kepada harta, ujian kepada harta. Sama ada harta itu harta pejabat ataupun harta surau ataupun harta individu milik persendirian, sama ada milik kita atau milik orang lain. Bila kita bercerita tentang hak, hak itu ialah apa yang kita miliki dan apa yang orang lain miliki. Apa yang surau miliki itu hak surau. Apa yang koperasi miliki itu hak koperasi. Yang orang punya kita tak boleh ambil, yang kita punya orang lain tak boleh ambil. Yang koperasi punya siapa-siapa tak boleh ambil melainkan dengan cara yang betul. Yang surau punya sama juga. Mana dia punya hala matlamat dan tujuannya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, haram kita ambil hak orang lain. Sama ada yang pertama, caranya merompak. Haram ambil hak orang lain, tak kira hak individu ke, hak koperasi ke, hak surau ke, hak pejabat ke, ya. Yang pertama, haram cara mana? Caranya nak merompak. Merompak tu macam mana? Merompak adalah perbuatan ambil hak orang secara terang-terangan. Terang-terangan artinya berdepan. Terang-terangan artinya di khalayak ramai. Itu merompak. Kan yang kita bisa dengarkan rompakan bank. Rompakan bank berbeza dengan kecurian duit dalam bank. Apa beza dia? Rompakan bank dengan kecurian duit dalam bank, apa beza dia? Bezanya rompakan bank ialah ada individu dari luar datang dan dia bawa senjata. Dia pun buat announcement, ini satu rompakan. Itu rompakan bank. Artinya secara terang-terangan dan ada senjata. Adapun kecurian duit dalam bank, maknanya berlaku senyap-senyap. Tiba-tiba hilang duit tersebut, tiba-tiba kurang duit tersebut dalam bank. Itu dipanggil kecurian. Rompakan boleh berlaku juga kecurian, sama ada oleh orang dalam ataupun orang luar. Kalau kopak, dia rompakkan kecurian. Kopak tu ialah perbuatan mengopak, kan? Mengopak tabung. Tapi kalau dia berlaku secara terang-terangan, kita tengah ceramah, dia datang bawa senjata, dia kopak, mana rompakkan lah tu. Tapi kalau orang tak ada, dia senyap-senyap masuk, itu dibagi kecurian, mencuri. Dua-dua haram. Sebab ambil hak orang lain dengan cara yang tak betul, sama ada rompakan ataupun kecurian, ataupun ghasbu, rampas. Rampasnya dia mirip kepada ragut. Orang tengah-tengah berjalan, seorang-seorang dia naik motosikal, dia rampas ataupun dia ragut. Ada juga. Dia tak ada senjata, dia tu buat announcement. Okey, Encik jalan sekarang ya, saya nak ragut. Mana ada announcement macam tu? Rompakan ada announcement. Okey. Ataupun ambil harta orang lain secara menipu. Menipu dalam sukatan, menipu dalam timbangan, menipu dalam jual beli.
Harga bukan begitu, tapi dia letak harga yang jauh berbeza, dengan tujuan nak menipu, ataupun dia kurangkan sukatan. Harga sama, dia kurangkan beberapa gram. Itu juga dipanggil ambil hak orang lain. Sepatutnya 5 gram tu hak pembeli, tapi dikurangkan 5 gram, dia dah ambil hak orang lain secara tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud? La yahillu, tidak halal, malu mri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang Muslim itu melainkan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Yang mana orang kata apa? Hati kita pun hati kita kata betul cara tu, baik cara tu. Kadang-kadang orang merompak ni hati tak setuju. Kenapa kau merompak? Tak baik merompak duit orang tu dah susah payah kerja siang malam kau rompak. Hati berkata-kata, tapi dia nak merompak juga. Ini tuan-tuan dan puan-puan, Islam larang. Orang yang mencuri ni, dia kira merompak ni mencuri sebab tak ada orang. Apa kata Nabi SAW? La yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak mencuri orang yang mencuri itu ketika dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang paling saya takut. Sebab Nabi sebut tidak mencuri orang yang mencuri dalam keadaan dia beriman. Artinya ketika dia mencuri, iman dia keluar, iman dia tercabut. Itu bahaya tu. Kok tengah mencuri, mati dalam keadaan iman tercabut. Nampak tak? Kadang orang tak nampak ni kan. Orang nampak, nanti ketoprak lah. Dah mati dalam keadaan iman terkeluar. Sebab Nabi sebut tidak mencuri, orang yang mencuri itu dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pes patang, walaupun pes pejabat ke, pemadam pejabat, ruler pun pejabat, apa lagi, semua pejabat punya info, getah info, tak boleh. Kita guna pakai untuk peribadi. Ini semua orang marah saya ni. Ustaz, takkan tak boleh, nak info selai je. Dapat tersedik barang-barang apa ni untuk dijual sebenarnya Ramadan, dia punya kuih tak nenak berapa. Nak print tu je Ustaz melampau. Tak boleh. Tetap tak boleh. Allah Akbar. Habis tu Ustaz buat macam mana? Rumah saya tak kerja mana-mana syarikat. Rumah saya ada laptop, ada printer, ada info, ada dakwah cartridge sendiri. Lepas tu buka plug, print sendiri. Tak makan di mana-mana syarikat. Sama juga tuan-tuan, mencuri lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena ingat pada hari akhirat nanti ada orang muflis. Orang muflis tu macam mana ya? Nabi tahu, bertanya sahabat, tahukah kamu siapakah orang muflis itu? Maka kata sahabat, al-muflis itu ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada harta, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tak ada wang. Kata Nabi, tidak, bukan itu maksud aku. Orang muflis itu ialah orang yang datang pada hari kiamat. Dia bawa solat dia bawa puasa dia bawa haji dia bawa sedekah dia. Tapi dalam masa yang sama dia bunuh orang, dia cederakan orang, dia pukul orang, dia maki orang, dia ambil harta orang lain secara tak betul. Maka ketika itu orang akan datang kepada dia. Siapa datang? Mangsa-mangsa yang pernah dia pukul, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia cedera, yang pernah dia ambil harta orang tersebut secara tak betul, yang pernah dia maki pun sama juga, datang semua. Minta apa? Minta balasan, minta pembalasan. Masa tu nak balas macam mana? Kalau ambil duit orang, dia kopak tu, nak bayar dengan RM1, mana ada RM1 hari akhirat? Tuan-tuan, nak bayar dengan apa? Dinar, emas, tak ada apa, kita tak bawa apa-apa. Yang kita bawa amalan kita. Lalu orang macam ni, kata Nabi SAW, dia terpaksa bayar harga perbuatan dia tadi dengan pahala dia.
Maka datanglah orang pernah dia bunuh, minta, dia kena bagi pahala dia, minta pembalasan. Datang pula orang yang pernah dia cedera, minta pembalasan, kena bagi harta dia, iaitu amanah dia. Datang pula orang yang pernah dia pukul, dia kena bagi pahala dia. Datang pula orang yang pernah dia curi, dia rompak satu ketika dahulu, dia rakut, tuan-tuan, maka diberikan pahala dia. Datang pula orang yang pernah dia maki hamu dulu, dicaci dia hina, datang minta pembalasan, terpaksa bagi pahala. Ada lagi beratur, dia tengok pahala dah habis dah, kata Nabi. Maka ketika itu akan ditukar dosa tersebut pas kat orang ni pula. Sebab tak ada pahala lah. Nak transfer pahala tak boleh. Transfer dosa tersebut untuk ditanggung oleh orang jahat ini. Akhirnya dia tanggung dosa dia, dia tanggung dosa orang lain. Maka kata Nabi, faturiha, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebab tak ada pahala lah. Ruginya orang yang buat kejahatan masa hidup di dunia, terutamanya yang bersangkut paut dengan hak-hak orang lain. Sebenarnya kalau kita tak ada duit lah, siapa-siapa lah kalau tak ada duit, minta, insyaAllah orang boleh bagi. Minta elok-elok, jumpa siapa-siapa pengurusi surau ke, AJK surau ke, daripada di popak tu tabung surau kan, minta AJK yang geng-geng kopiah lembek ni, insyaAllah lah pemurah orangnya, dermawan, insyaAllah. Jumpa Risma tu kaya raya pun kan, orang bujang selajah tak kahwin lagi, tuan-tuan. Duit tak ke mana-mana, tuan-tuan. Bersepah-sepah duit dalam bank, minta elok-elok, tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surah An-Nisa ayat 29. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, secara salah. Nak minta apa-apa saja, nak minta hak orang, nak minta, itu. Tapi kalau kita tak minta, kita main ambil. Ada satu hadis Nabi SAW daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang lelaki datang jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika ada orang ingin mengambil hartaku? Ya Rasulullah, apa pendapat Tuhan seandainya ada orang ingin ambil harta saya? Saya tak betul lah, saya tak betul. Saya tak betul. Sekarang ni orang tengah ragu beg kita, katalah muslimat, jalan bawa beg hitam tu. Beg tu mana duit tu? Beg hitam tu atas jalan. Dengan berjalan-jalan, datang motosikal, dia pun ragu beg. Apa kita nak buat? Kata Nabi SAW, jangan kamu berikan kepada dia. Artinya pertahankan beg tu. Ikut pandangan Nabi lah, ya. Jangan berikan kepada dia. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika dia pula memerangi aku? Dia lawan pula. Dia lawan kita pula. Dia pun nak terajar kita. Dia pun nak tumbuk kita sebab nak dapatkan beg. Kata Nabi, lawan balik. Lawan balik. Belajarlah kuntau ke, silat ke. Orang perempuan apa hebat pun. Perempuan boleh. Pisau boleh, tak salah. Spray mortar, spray apa? Spray cili tu. Reset boleh reset. Perfume boleh, perfume tu peti mata. Spray dia. Lawan. Nabi suruh lawan balik. Tengok Islam mengajar kita tidak lemah, tidak lembek, lawan balik. Biasa tuan-tuan dan perempuan kalau ragu ni, ragu biasanya penyakit dadah. Dia nak duit cepat. So kalau penyakit dadah, tuan-tuan terajar tumbang dia. Orang perempuan terajar sikit dia tumbang. Lepas tu kadang-kadang tengok cerita juga, cerita-cerita action movie, cara-cara nak selamatkan diri. Biasa hak pelakon-pelakon, nama apa pelakon? Perempuan tu apa nama? Jennifer Lopez. Apa-apalah dia berlakon kan. Dia pusing kaki terajar orang lelaki kan. Dia pusing masuk lagi. Belajarlah. Nabi suruh lawan dia. Lalu laki-laki tanya balik, apa pendapatmu ya Rasulullah jika dia bunuh aku?
Kita lawan-lawan dia ada pistol, ada pisau lah. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Kalau dia bunuh aku pula. Maka Nabi SAW jawab, kamu mati syahid. Mati syahid mempertahankan hak kita. Hak. Tapi katanya pakar-pakar psikologi, tanya polis ke, dia kata serahlah, bagilah. Nyawa paling utama, kan? Dia tak bagi lawan. Kalau orang datang nak ragut, tengok keadaan dulu. Kalau saya tak keadaan dulu, agak boleh makan tak? Ni tak boleh makan, ni bodybuilder kan, ni penuh tattoo kak. Tattoo ni penuh. Payah lawan ni. Tengok dulu, ada ruang tak? Betul orang lelaki kan tengok juga Smackdown, Gusti tu. Tak tengok? Itu sokan. Nabi sendiri pernah membelasah, bukan belasah, menumbarkan ahli Gusti di Mekah yang tersohor. Sebab dia cabar Nabi. Dia cabar Nabi, dia kata kalau aku kalah, aku masuk Islam. Nabi kata, tak masalah, lawan. Kali round pertama dia ada pusingan juga. Dia cuma sama Nabi tak ada lah perempuan kelakar. Round pertama, itu round kedua tak ada itu. Jadi sahabat-sahabat tengoklah lawan. Lawan macam mana Rasulullah Gusti Ustaz pakai jubah itu. Tak boleh kau pakai jubah. Gusti boleh. Dia ni lah dia singkat sikit. Ni seluar kan ada. Round pertama kalah orang Arab tu. Kalah. Tapi dia kata tak ada macam ni, tak apa, bagi saya peluang lagi. Dia tak nak masuk Islam. Nak lawan lagi ni, round kedua. Padahal ikut satu round je. Dia kata tak ada salah. Lawan, round kedua pula. Pusingan kedua, kalah juga orang Arab musyrikin tu. Tak boleh ni, lawan lagi kali ketiga. Jatuh juga dia, tumpang. Tapi dia tak nak masuk Islam. InsyaAllah nak beritahu Nabi sendiri pun lawan. Nabi pandai Gusti, kata Gusti lah. Dia setiap kami orang jemaat di TV3 Smackdown WWE. Itu cara pertahanan diri. Dia suka lasak. Apa nak buat? Perempuan sebenarnya lelaki, dia punya senjatanya kat seluar. Yang tendang luar tu senyap. Dari apa senyap ke lumpuh. Lumpuh kat situ je. Jadi cara dia perempuan nak belajar. Suami kena ajar isteri masing-masing. Buat demo kat rumah dulu. Tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah. Lalu kalau kamu mati syahid. Dia tanya pula, ya Rasulullah, apa pendapat tuan jika aku pula bunuh dia? Ternyata dia nak kodak kita dengan pisau, kita pula pandai tepis, kita pusing pisau tu, dia pula kan. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Orang tu yang mati tu masuk neraka. Sebab dia menceroboh hak kita. Dia pula yang terbunuh, dia masuk neraka. Kita terbunuh, kita mati syahid. Orang mati syahid, syurga. Tengok. Itu hak cerita buat hak tuan-tuan. Kena pertahankan hak kita. Kalau kita pertahankan hak kita, takkanlah orang perempuan maruah ke lah nak dicabur sebagainya. Lawan kita mati syahid. Tak apa, semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kita tak lawan, kita akan mati juga. Mungkin 5 tahun akan datang ke, mungkin minggu depan ke. Tapi yang tu letup-letup mati macam mana? Yang ni confirm mati pertahankan maruah, mati pertahankan hak ini, mati syahid kata Nabi. Sahih Muslim. Tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah ya. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, siapa-siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Siapa-siapa yang terbunuh kerana pertahankan hartanya, pertahankan kereta, pertahankan rumah, dia adalah mati syahid. Tingginya martabat mati tersebut. Artinya kena pertahankan harta kita, hak kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan mati Allah. Bagi mereka yang yang kopak duit surau ni, tak berkat. Tak berkat duit surau tu. Surau ni rumah Allah. Rumah Allah cuma kecil je. Masjid rumah Allah besar.
tempat ibadah tu ramai malaikat, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala memang sangat melihat dan mendengar apa yang hamba dia buat. Itu bukan dengan cara tu Islam mengajar. Saya ingat, tak tahulah orang Islam ke tak Islam yang kopak ni. Tapi kalau orang Islam, Allah sedih ya. Sebab nak jadi kaya ni tuan-tuan, dia ada cara jadi kaya. Cara jadi kaya. Pertama tuan-tuan, nak jadi kaya, pertama melalui keturunan. Nak jadi kaya melalui keturunan. Contoh katalah Bill Gates. Anak dia kaya, anak dia confirm kaya kan? Betul tak? Sebab tu tak silap saya, Bill Gates yang dia pergi makan di restoran dengan anak dia. So bila dah habis makan, kan orang masalahnya kan dia suka bagi tip kat waiter kan. Betul tak? Tuan-tuan masalahnya kan Melayu ni. Dia bagi tips kat waiter. Biasalah kalau pergi hotel sama juga, angkat beg. Kemudian sebelum waiter bell boy tu keluar, kita bagi dia tips. Upahlah sikit ya, sebab dia angkat beg kita. Tapi saya jarang-jarang buat, sebab saya jarang-jarang pergi hotel dengan beg berat ya. Biasa beg dengan gini ya, beg bakar. Jadi bila Bill Gates tengok orang tu dah kata peser dia bagus, dia pun dah habis makan, dia bagi duit. Bagi duit kepada waiter tersebut. Dia bagi berapa saya lupa, dia bagi $50 ke apa. $50. Banyak tu $50 tu. Bagi $50 kepada waiter tadi. Jadi anak Bill Gates pula, dia bagi banyak $1,000 kepada waiter tadi. Jadi waiter ni dia kenal Bill Gates. Dan dia kenal anak Bill Gates. Dia kata apa? Dia kata, Tuan orang yang kaya pun bagi $50 je. Sedangkan anak tuan bagi $1,000 kat saya. Kata Bill Gates dengan senyum, dia kata, saya berasal dari anak orang susah. Dia berasal daripada orang kaya. Dia anak orang kaya, saya anak orang susah. Faham tak faham ni? Kau puasa. Saya anak orang susah, dia anak orang kaya. Patut dia bagi $1,000. Saya anak orang susah, $50 dah lah. Faham? Masya Allah, merendah diri Bill Gates. Maknanya tuan-tuan, beruntung anak Bill Gates. Sebab dia kaya dengan sebab keturunan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, macam anak kuputi-kuputi kan? Kaya tu tuan-tuan. Tengok nombor VIP 1. Kereta Baroti. Kereta Baroti. Tahu tak? Tak tahu dengar kereta Baroti. Tak tengok? Kereta apa tu Baroti? Saya kalau Serati, saya tahu Serati. Yang gulai kawas tak tu Serati mana? Baroti saya tak tahu. Tuan-tuan, ada orang kaya. Kaya dengan sebab keturunan. Boleh tak salah. Anak katun dia kaya sebab keturunan. Apa lagi tuan-tuan? Ya ramailah ya. Anak bapak dia kaya, anak insya-Allah kaya lah sebab keturunan. Tak luar di bapak dia tuan-tuan. Pertama, yang kedua tuan-tuan, kaya dengan sebab perkahwinan. Nabi kaya dengan sebab perkahwinan dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang yang kaya raya. Lepas tu Nabi berdakwah, sumbangan daripada Khadijah binti Khuwailid, sumbangan untuk dakwah. Betul kalau tuan-tuan nak kaya, tapi tuan-tuan tak kaya, mak kita, bapak kita orang susah, cara nombor 2 ialah kahwin dengan orang kaya. Katalah saya tak kaya, saya kena kahwin dengan dia lupa. Satu hari juta satu hari. Bayangkan dia tuduh dia lupa dia kan. Macam dia dah. Contoh wah ya, ni bulan Ramadan ni jangan main-main ya. Malam ni terkotak kan nanti kan. Insya-Allah. Kalau orang kaya kahwin dengan perempuan kaya dah kita. Orang perempuan kahwin dengan sultan, kaya dia. Contoh, sultan mana boleh kaya? Kahwinlah. InsyaAllah lah. Bergemelapan kat sini, bergemelapan kat sini, bergemelapan macam-macam lah.
dengan cara perkahwinan, bukan cara kopak duit tu apa tabung surau. Tak kaya. Tak kaya. Kita kopak di koperasi tak kaya. Kaya sekejap. Sekejap pun walau tak banyak pun. Nak kaya pertama, jadi anak orang kaya. Nombor 2, dengan perkahwinan. Nombor 3, tuan-tuan, cara kaya ialah dengan usaha, kerja. Macam Tan Sri Syekh Muhtar Bukhari. Dia kerja, dia usaha daripada anak buah susah dulu, tuan-tuan. Susah, lama-lama dia usaha, kaya dia. Tengok pada apa nama pengasas Melayu Tinggi tu? Apa nama? Rosita Ibrahim. Susah, kehidupannya susah dulu, bukan tu jadi kaya, dia susah. Tapi dia berusaha, dia bekerja, akhirnya dia keluar daripada kepompong kemiskinan. Ada satu empire kosmetik yang tersendiri. Tuan-tuan, ada nama tersendiri, ada nama tersendiri yang gah pada pandangan masyarakat. Alhamdulillah. Sebab dia kerja, dia usaha. Maknanya mungkin kita ni dalam part yang ketiga lah nak kaya. Kerja, usaha, bukan kopak, bukan merompak. Ni dengar satu dunia ni. Diam juga tu kopak duit suruh ni. Allahu Akbar. Kita kena minta dengan Allah, doa dengan Allah. Kerja doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah hidayah. Aku mohon padamu ya Allah takwa. Aku mohon padamu ya Allah kehormatan. Aku mohon padamu ya Allah kaya raya. Nabi pun berdoa, tuan-tuan. Aghnini bi halalika an haramik. Ya Allah, ya Tuhanku, kayakan aku dengan yang halal, rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Islam suruh kerja, Islam suruh usaha. Ada yang haram, ada kerja haram, ada kerja yang halal. Jelas, yang haram jangan. Yang haram tidak kerja kopak, itu haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Rompak, curi, tipu, rasuah, tikar nombor ekor, apa lagi tuan-tuan? Itu cara yang salah. Kerja juga. Kerja apa? Tukar tikar nombor ekor. Kerja apa? Kerjanya ialah menipu. Yang disuruh ialah halal. Kerja yang halal, kerja dengan amanah, berniaga dengan jujur. Kerja pejabat dengan amanah, berniaga dengan jujur. Tuan-tuan, itu tuan-tuan, kalau kita lihat kan, kalau kerja itu tak betul, dia akan buat senyap-senyap. Kalau kerja tak betul. Kalau kerja betul, insyaAllah terang-terangan. Sebab tak salah apa. Kalau orang jual muncul kan, senyap-senyap. Ni apa ni? Nimpong. Tak sempat lepak pun tu jari. Dia buat senyap-senyap, dia jual. Makan duit haram tak berkat. Duit haram lah ambil duit suruh, duit orang ke, duit koperasi ke, tak berkat. Apa dia tak berkat? Duit haram kalau masuk dalam badan kita jadi darah daging yang haram. Tidak daging, beli makanan, beli minuman, kita makan. Walaupun kita beli ada logo halal jakim, tapi duit kopak duit kamu suruh tu, beli logo halal jakim, ada produk tu, kita makan, jadi darah daging haram. Darah daging haram, tuan-tuan, dia akan bentuk sikap yang haram. Sikap yang haram, akhlak yang haram, dia tak suka ibadat. Lihat ibadat, nak semayang malas, datang suruh malas, dengan ceramah malas, tuan-tuan, nak buat baik malas. Sebab apa? Darah daging haram. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, dia suka buat benda maksiat. Dia suka pula buat benda haram. Sebab darah daging haram, dia tadi dengan perbuatan haram. Darah daging yang haram, dia tak tadi dengan perbuatan yang halal. Allah buat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan terhormati Allah, sama-sama kita muhasabah diri. Muhasabah diri dalam hidup kita. Ingat tuan-tuan, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Ustaz, tengok, dia kopak dapat duit. Ya, Allah akan bagi dunia. Allah bagi dunia kepada sesiapa yang dia suka dan kepada sesiapa yang dia tak suka. Allah bagi belakang. Allah bagi dunia kepada orang yang saleh, ya. Allah bagi dunia kepada orang yang jahat, ya.
Orang kafir berapa ramai kaya? Allah bagi dunia. Dunia. Kita dunia. Tengok dia punya kereta besar menjalar. Dunia. Rumah besar tersergap. Dunia. Allah bagi pada sesiapa yang Allah suka dan pada sesiapa yang Allah tidak suka. Semua dapat dunia. Walakin la yu'tid din illa liman yuhibbu. Tetapi Allah tidak akan bagi agama melainkan kepada sesiapa yang dia suka saja. Sebab tu kan orang dapat duit kan, dia dapat duit, alhamdulillah, syukur ya Allah. Apa hukumnya tuan-tuan? Main-main dengan Allah Ta'ala pula. Allah bagi nanti ya. Allah bagi. Tapi ingat, Allah tak akan bagi agama pada orang macam ni. Nak sedar tu payah tuan-tuan ya? Sehingga dia masuk penjara. Selagi dia berkopak duit dan dia berniaga-niaga di luar ni tuan-tuan, dia tak akan berubah. Sehinggalah dia kena tangkap, masuk penjara, dia akan berubah. Kenapa berubah dalam penjara Ustaz? Hebat sangat ke penjara tu. Siapa pernah masuk penjara kadang-kadang? Tak ada? Tak pernah? Perempuan? Saya pernah masuk penjara. Penjara Pulau Pinang saya masuk. Penjara Alustar saya masuk. Penjara Batu Gajah Perak saya masuk. Penjara Sungai Buloh saya masuk. Penjara Kajang saya masuk. Penjara Sengheri Geni saya masuk. Apa lagi ya? Pusat Koreksional, penjara di Labuan saya masuk. Yang terbaru di Labuan saya masuk. Tak masuk bukan tidur, pergi ceramah dia. Pergi buka puasa. Buka puasa, pergi ceramah. Tuan-tuan dan puan dan berhati Allah, penjenayah ni tuan-tuan, dia tak ada masalah dengan ceramah sekarang ni. Mana datang? Tak datang. Tapi dalam penjara dia kena paksa datang. Itu dia punya undang-undang. Sebelum saya sampai, dia kena siap duduk. Berbeza dengan di luar penjara, ustaz menunggu anak murid. Dalam penjara, anak murid menunggu ustaz. Bila saya sampai tu, Assalamualaikum Ustaz. Yang lain pun, Assalamualaikum Ustaz. Yang ramai. Suruh dia tak buatnya tu. Kenapa tak buat? Kan? Hebat menjaga kan? Habis ceramah, dia orang pula, terima kasih Ustaz. Yang lain pun, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini ada tak? Buat lepas Ustaz balik kan? Dulu dah makan. Terima kasih Ustaz. Mana ada buat? Jadi tuan-tuan, ketika dia pembunuh ke, dia perompak ke, dia apa ke, dia akan dengar ceramah dalam penjara. Dan kata-kata dia akan insaf. Sebab mereka tak ada dengar ceramah yang sama di luar penjara. Mereka bebas buat maksiat di luar penjara. Masuk penjara, kena dengar ceramah. Ada ustaz-ustaz datang, ustaz jakim ke, ustaz luar, ustaz undangan ke. Allah, ni kakak gaya ni pergi ceramah lagi menangis. Kalau saya ceramah, pak anak-anak, ada anak menangis. Sebab berpisah, dipisahkan oleh tembok besi. Kalau saya cerita mak ayah pula, semua ada mak ayah. Tengok menangis pula, tengok mak ayah raya-raya ni, Masya Allah. Sedih. Masa luar penjara tak ingat. Tak ingat mak ayah, tak ingat anak-anak. Mestinya mereka insaf. Insaf tu. Lagi-lagilah kalau kita, saya sendirilah ya, tiba-tiba malah sama-sama kita berzikir ya, ikut kami semua. Kemudian Allahu Akbar, Allahu, lagilah merau. Takbir raya tu, bukan berzikir. Tuan-tuan, keinsafan, hati dah lembut. Bila hati dah lembut, dia keluar air mata. Itu sebab saya kata tuan-tuan, lagi tak masuk penjara, dia tak insaf. Tak insaf. Masuk penjara, dia insaf. Sebab dia ada undang-undang kat situ, dia ada peraturan kat situ, terpisah dengan keluarga, terpisah dengan kawan-kawan. Nak buat apa-apa tak boleh, terhad ikut peraturan kat situ tuan-tuan. Allah, dengar pula nasihat agama, ceramah agama daripada penceramah-penceramah yang dia tak pernah dengar pula ni tuan-tuan. Bayangkan dia dengar cerita bab syukur, cerita bab kubur, cerita bab sabar, cerita bab solat. Ada pula bantuan-bantuan yang memang
keluar penjara dah hafal beberapa juzuk Al-Quran. Sebab dah berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita muhasabah diri lah, tuan-tuan. Muhasabah diri supaya kejadian seperti ini tak berlaku lagi lah, ya. Kopak, tabung, surau, ya. Jadi saya ingat tuan-tuan lepas ni kita tak ada duit dan surau lah, ya. Duit tersebut salurkan terus kepada jawatan kuasa surau individu lah, lagi senang. Kecuali kalau tuan-tuan buat pembaharuan pada tong surau tersebut. Tong tu tong besi, ya. Tong besi, kemudian dia punya nak pecahkan, dia ada kod nombor siri, ya. Nombor siri. Dan kalau pecahkan juga, dia akan salurkan terus maklumat kepada polis berdekatan, ya. Kalau tuan-tuan dapat akses tabung macam tu lagi bagus, ya. Ataupun kalau tiba pecahkan juga, mungkin meletup, ya. Meletup macam bom, ya. Dan terkena dia, itulah. Jadi orang tu takut. Tulis kat tabung surau tu, jangan tiba pecahkan, nanti dia akan meletup, ya. Kau pun dia takkan pecahkan. Kadang-kadang kita tak kerti tulis, kan? Tulis tabung surau, orang suka lah. Ni jangan pecahkan, nanti dia meletup. Orang tak ada hati. Gitu ya. Kena orang tu berfikir panjang sikit, ya. Jika surau dia buat lah, berbuat lah. Mata mercun tu tak kisah lah, dia buat semua meletup. Jadi tuan dan perempuan, saya tidak mau panjang-panjangkan, sebab kita akan solat waktu zuhur lepas ni. Dan mungkin ada masa sikit untuk tuan-tuan dan perempuan tidur, ya. Qailullah, sebab malaikat nak qiyamul lail, ya. Itu qadar malam 23 kan. So kena qailullah sekejap. Tuan-tuan lepas tu malam ni jangan lupa untuk qiyamul lail. Tuan-tuan kena ingat, apa nak buat sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya ialah nak jumpa Lailatul Qadar, hidup Lailatul Qadar. Pertama, jangan miss solat isyak berjemaah. Yang kedua, jangan miss solat subuh berjemaah. Sebab berdasarkan hadis Nabi, siapa solat isyak dan solat subuh berjemaah, seumpama dia qiyamul lail satu malam penuh. Satu malam qiyamul lail. Solat isyak berjemaah separuh malam, solat subuh berjemaah separuh malam, separuh campur separuh jadi penuh. Jadi kita telah menghidupkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tak bangun, tapi pahala qiyamul lail itu ada, dengan syarat